Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik untuk kita sama-sama menyambung lagi pada pagi yang barakah ini daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada pada muka surat yang ke-455, Faslun fi akhbari ruhbani wal ahbari wa ulama'i ahli kitab, menceritakan tentang riwayat-riwayat dan cerita-cerita yang dinukilkan atau berkait dengan paderi, pendeta-pendeta dan para ulama ahli kitab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi akhbari ruhbani wal ahbari wa ulama'i ahli kitabi an sifatihi wa sifati ummatihi. Ini fasal pada menceritakan khabar, berita para pendeta, para rahib-rahib dan ulama ahli kitab tentang sifat Nabi dan sifat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min dalaili nubuwwatihi wa alamati risalatihi ma taradafat bihi al-akhbaru. Antara dalil-dalil bukti kenabian dan tanda kerasulan baginda ialah apa yang datang secara banyak. Bihi al-akhbaru, berita-berita, anil ruhban, daripada rahib-rahib, wal ahbar, pendeta-pendeta, wa ulama'i ahli kitab, dan ulama ahli kitab, tentang min sifatihi wa sifati ummatihi, tentang sifat Nabi dan sifat umat Nabi, wasmihi wa alamatihi, tentang nama Nabi dan alamat Nabi, wa dhikri khatamil ladhi baina katifaihi, dan menceritakan tentang tanda khatam, tanda kenabian yang terletak di antara dua belikat Nabi di belakang. Wa ma wujida min dhalika min asy'ari muwahhidina mutaqaddimin, dan apa yang terdapat daripada syair-syair orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mempunyai tauhid di kalangan umat-umat terdahulu. Min syairi Tuba', daripada syair kabilah ataupun Bani Tuba'. Wal Aus, dan Aus ibn Harithah, wa Ka'b bin Lu'ay, wa Sufyan bin Hujashi', wa Qus ibn Sa'idah, wa ma dhukira min Saif ibn Dhi Yazan wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Ini semua antara mereka yang mana menyebut dalam syair-syair mereka tentang berita Nabi akhir zaman. Padahal mereka ini hidupnya sebelum kelahiran Nabi SAW ataupun pada zaman jahiliyah. Wa ma 'arrafa bihi min amrihi, dan apa yang diberitahu tentangnya daripada berita Nabi. Zaid bin Amr bin Nufail, oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Ini ayah kepada Sa'id ibn Zaid. Dia ini tidak sempat dengan Islam. Tapi dia masih dalam agama yang benar, mentauhidkan Allah dan di atas agama Nabi Ibrahim. Wa Waraqah bin Naufal wa Akthalan ibn Himyari, Akthalan al-Himyari, wa ulama'u Yahud
wa Syamul alimuhum sahibut tuba', dan juga Syamul, orang alim di kalangan mereka, yang mereka ini sahibut tuba'. Tuba' nama tempat min sifatihi, daripada sifat Nabi, wa khabarihi, dan cerita tentang Nabi. Wa ma ulfiya min dzalika fit Taurah, dan apa yang didapati daripada demikian itu fit Taurah, dalam kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, mimma qad jama'ahu ulama, daripada perkara yang dihimpunkan oleh para ulama, wa bayyanuhu, dan mereka menerangkan, wa naqalahu anhuma, dan dinukilkan daripada keduanya, thiqatu man aslama minhum, orang-orang yang siqah yang masuk Islam di kalangan ulama-ulama ahli kitab. Mithlu ibn Salam, contoh Abdullah ibn Salam, wa Bani Sa'yah, dan Bani Sa'yah, wa Ibn Yamin, wa Mukhairiq, wa Ka'ab, wa ashbahihim mimman aslama min ulama Yahud, dan seumpama mereka di kalangan orang yang Islam daripada ulama-ulama Yahudi. Wa Bahirah ataupun Buhairah ni, wa Nastur al-Habsyah, wa sahibul Busra, wa Dagha, ulama yang ada di Busra. Busra nama tempat di Syam, wa Daghatir, wa Uskuf Asy-Syam, padri-padri di Syam, wal Jarud, wa Salman Farisi, wa Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari, wan Najashi, wan Nasara minal Habsyah, orang-orang Nasara daripada Habsyah, wa Asaqif Najran, dan juga pendeta-pendeta daripada Najran, wa ghairuhum mimman aslama min ulama'in Nasara, dan selain mereka di kalangan orang yang Islam daripada ulama Nasara. Wa qad i'tarafa bidzalika Heraklu, dan telah mengiktiraf demikian itu oleh raja Rom, Herkulis, wa sahibu Rumah, dan yang raja bagi Rumah ni apa nama ni, Rumah itu kota Rom lah, Itali. Aliman Nasara, yang mana mereka kedua-dua ni orang alim daripada agama Nasara. Wa raisahum, dan mereka ini ketua mereka. Wa Muqawqis sahibu Misr, raja Mesir. Wa Syekh sahibuhu, dan syekh yang sahib bagi Muqawqis. Wa Ibn Surya, wa Ibn Akhtab, wa akhuhu, wa Ka'ab bin Sa'ab, wa Zubair bin Batiyah, wa ghairuhum min ulama'il Yahud, daripada ulama Yahudi, mimman hamalahul hasadu, dari kalangan orang yang didesak ataupun dipengaruhi oleh perasaan hasad, wan nafasatu, dan juga perasaan nafasah, ingin berlomba-lomba, alal baqa'i ala syaqawah, atas nak mengekali di atas kecelakaan dan kehinaan. Mereka ini orang yang tahu tentang sifat Nabi, tapi mereka tidak masuk Islam kerana hasad dan juga perasaan dengki. Mereka tak masuk Islam, kekal mereka dalam agama kekafiran. Wal akhbaru fi hadza kathiratun la tanhasir, dan cerita tentang ini sangat banyak yang tidak dapat kita hasarkan, kita tidak dapat kita liputi kerana banyak sangat. Waqad qara'a asma'a Yahuda wa Nasara, dan telah mengetuk pendengaran orang Yahudi dan Nasara, bima dzukira, tentang apa yang disebut, annahu fi kutubihim, bahawa Nabi ini terdapat dalam kitab mereka, min sifatihi, daripada sifat baginda, wa sifati ashabi, sifat pengikut baginda, wahtajja alaihim biman tawat alaihi min dzalika suhufuhum, dan menjadi hujah ke atas mereka apa yang terkandung di atasnya oleh suhuf mereka, wa dhammuhum bi tahrifi dzalika, dan menghina penghinaan mereka dengan sebab mereka menyeleweng maklumat tersebut, menyeleweng kitab tersebut, wa kitmanihi, dan menyembunyikannya, wa wallihim alsinatahum, wa wallihim, dan mereka memalingkan lidah mereka, bibayani amrihi, dengan menerangkan tentang perihal Nabi, wa da'watihim ilal mubahalah, dan seruan mereka untuk bermubahalah, alal kadhib, di atas pendustaan yang mereka lakukan. Nabi pernah ajak Nasara Najran untuk bermubahalah,
Mubahalah dalam Quran sebut. Okey. Waliyad'u abna'akum wa abna'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini pernah Nabi ajak mubahalah. Tapi mereka tak berani. Mereka kata kalau kita mubahalah ni, kita akan mati keturunan kita sampai akhir. Akan habis kita. Mereka pun tak berani. Fama minhum illa. Tidak ada di kalangan mereka illa man nafara an mu'aradatihi, kecuali golongan yang lari daripada nak menentang Nabi. Wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim idza raudan, terpaksa apa yang memaksa mereka daripada kitab mereka untuk menzahirkan kebenaran Nabi SAW. Akhirnya mereka terpaksa terimalah bahawa apa yang terdapat dalam kitab mereka itu sebenarnya sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW. Mubahalah ni benda-benda besar lah. Benda-benda besar mubahalah. Kalau mubahalah masalah-masalah antara orang Islam, masalah remeh itu kadang-kadang perlu kepada perbincangan meja bulat je lah, diskusi je lah. Mubahalah, siapa nak mubahalah, Allah Ta'ala di mana. Okey, bermuhalah benda-benda gitu bukan benda kecil, tapi benda yang memang dah berlaku kita kata khilaf dalam agama ni. Jadi benda itu bukannya mubahalah ni benda besar antara benar dan al-haq wal batil. Kalau benda mukhtalaf fi atau benda yang maknanya boleh selesai antara umat Islam, buat dengan cara elok lah, datangkan hujah. Walau wajadu khilafa qawlihi, kalaulah mereka mendapati menyalahi perkataan Nabi, lakana izharuhu ahwana alaihim, nescaya menzahirkan maklumat tersebut lebih mudah di atas mereka, min badlin nufus, daripada mereka membelanjakan, mempertaruhkan nyawa, wal amwal, dan harta, wa takhribid diyar, dan juga terpaksa merosak, meruntuhkan negeri-negeri, rumah-rumah, wa nabdhil qital, dan menolakkan berlaku peperangan. Katakanlah apa yang dakwaan Nabi sebut itu dusta, maka boleh je mereka datangkan bukti secara jelas. Itu lagi jelas daripada mereka terpaksa berperang dengan Nabi, hilang nyawa, hilang harta, habis kena halau. Tapi sebab tidak ada lah, mereka tak mampu nak mendatangkan perkara yang sebaliknya. Waqad qala lahum, bahkan Allah Ta'ala pernah berkata kepada mereka melalui lisan Nabi. Tuhan kata, qul fa'tu bit-taurati fatluha, katakanlah wahai Muhammad, datangkan kitab Taurat, fatluha, bacalah dia, in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Ila ma anzara bihil kuhan, kepada apa yang memberi peringatan dengannya oleh kuhan, tukang-tukang tilik. Ni ahli-ahli nujum di kalangan orang jahiliah ni. Contoh, mislu Syafi' ibn Kulayb, wa Syiq, wa Satih, wa Sawad ibn Qarib, wa Khunafir, wa Af'a Najran, wa Jidli al-Kindi, wa ibn Khalasata ad-Dawsi, wa Su'da bintu Quraiz, wa Fatimah bintu Nu'man, wa man la yan'ad kathratan, dan yang tidak dapat dibilang banyaknya lagi. Jadi golongan-golongan orang-orang kita kata tukar-tukar nujum pun dapat berita dan juga cerita tentang Rasulullah ini. Ila ma zahara ala al-sinatil asnam, sehingga apa yang zahir pada lidah berhala-berhala, min nubuwatihi, daripada kenabian Nabi SAW. Kadang ada berhala yang bercakap. Bunyi suara lah maksudnya. Bunyi suara tentang kenabian Nabi. Wahululi waqti risalatihi, dan hampirnya waktu kerasulan Nabi. Sumi'a min hawatifil jan, al-jan, dan didengar daripada suara jin. Jadi berhala ni maknanya ada jin lah belakang itu. Nampak tak? Yang berbunyi tu. Daripada suara jin, min dhabaihi nusuk, daripada berhala dhabaihi nusuk. Dhabah ini makna sembelihan berhala. Jadi berhala ada nusuk, berhala yang orang sembelih situ. Orang yang jadikan tempat korban di situ. Jadi bunyi ada suara daripada jin, daripada pihak berhala tu, cerita
Bila masa mana? Masa kelahiran Nabi SAW, hampir kelahiran Nabi. Wa ajwafis su, dan juga dalam rongga patung-patung, patung-patung berhala tu. Wa ma wujida mismin Nabi, dan apa yang didapati daripada nama Nabi SAW. Wa syahadati lahu birrisalah, dan penyaksian kepada Rasulullah tentang kerasulan. Maktuban fil hijarah, tertulis pada batu-batu. Wal kubur, dan kubur-kubur bil khatil qadim, dengan tulisan yang lama. Ditengok pada batu-batu peninggalan lama, pada kubur-kubur ada nama Nabi ditulis, dan cerita Nabi ni ada ditulis di situ. Ma aktsaruhu masyhur, kebanyakannya masyhur. Wa islamun man aslama bisababi dzalika ma'lumun mazkur, dan menjadi Islam orang yang Islam itu dengan sebab demikian itu maklum dan tersebut. Faslun fil ayati allati zaharat inda maulidihi, ini pasal pada menyatakan tanda-tanda yang nyata ketika kelahiran Nabi. Ini musim bulan Maulid ni. Musim bulan Maulid. Jadi bab ni kebetulan lah kita baca bab tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tengok apa yang Qadhi'iyat sebut di sini. Min dzalika ma zahara min al-ayati 'inda maulidihi, di antaranya apa yang zahir dan jelas daripada tanda-tanda ketika kelahiran Nabi. Wa ma hakat ummuhu, apa yang diceritakan oleh ibunya. Wa man hadarahu, dan yang hadir ketika itu minal ajaib, daripada perkara-perkara keajaiban yang berlaku ketika Rasulullah lahir ni. Wa kaunuhu rafi'an ra'sahu 'indama wada'athu, keadaan Nabi mengangkat kepala ketika dia lahir. Bila Nabi lahir itu, keadaan Nabi angkat kepala ke atas. Syakhisan basarahu ila sama', memandang pandangan matanya ke arah langit. Wa ma ra'athu minan nur, apa yang mak Nabi lihat daripada cahaya. Alladhi kharaja ma'ahu 'inda wiladatihi, yang keluar bersama Nabi ketika beranak itu. Wa ma ra'athu idzaka Ummu Uthman ibn Abil As, dan apa yang dilihat ketika itu yang mana Ummu Uthman bin Abi As ni, dia nampak apa? Min tadallin nujum, jadi rendah bintang-bintang. Bintang tu jadi rendah. Nampak? Faham? Bulan. Biasa kita tengok kan, ada orang buat efek gambar bulan jadi dekat kan? Gambar bulan dekat. Gitulah. Bintang-bintang tu jadi seakan jadi dekat. Hampir. Tadallin nujum wa zuhurin nur inda wiladatihi, dan nyatanya cahaya ketika kelahiran Nabi. Hatta ma tanzuru, sehingga dia tidak lihat illa nur, kecuali cahaya je. Nampak macam cahaya saja. Jadi kalau berita-berita ataupun kisah begini diriwayatkan seumpama Qadhi'iyat ini, ialah kita tidak nafikan sebahagian daripada hadis itu ada yang tidak mencapai tahap sahih. Tapi seumpama ini berkaitan dengan sirah Nabi SAW ini, para ulama dia tidak menjadikan tidak mengira sangat tentang sanad di sini. Kerana apa? Kerana dia bukan berkait dengan hukum, bukan berkait dengan halal dan haram. Apatah lagi cerita-cerita ini benda yang kadang-kadang tawaturnya melalui cerita dan lisan, yang mana benda itu telah maklum dan berlakunya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, dan juga berlaku ketika kelahiran. Belum lagi Nabi SAW diutuskan kenabian dan seumpamanya. Jadi benda ini kadang-kadang cerita-cerita yang dibawa secara daripada mulut ke mulut itu ada kesahihan, keabsahannya, yang ulama mereka tetap menceritakan itu. Jadi pernah nak tanya kepada Syekh Awad Mangkush tentang hadis-hadis sebeginilah. Kenapa para ulama meriwayatkan juga tentang hadis-hadis sebegini, walaupun ada sebahagiannya bermasalah pada sanadnya. Dia kata dari segi para ulama, Al-Iraqi pun telah sebut bahawa dalam sirah Alfiyah Sirah Nabawiyah dia kan, bahawa dalam masalah ini ulama bermudah-mudah dalam riwayat cerita ini. Satu lagi, Syekh Awad kata, kalau adalah ihtimal antara satu cerita yang mana menceritakan tentang perkara itu perkara yang mungkin berlaku,
Dan makna yang itu datang dalam riwayat ataupun hadis yang tidak sampai tahap sahih ataupun ada masalah. Tapi para ulama dalam masalah ini mereka mentaghlibkan, memberatkan janibil khususiyah, aspek khususiyah Nabi, aspek keistimewaan Nabi. Jadi kadang-kadang benda-benda yang pelik yang berlaku ini, ulama riwayat juga kerana melebihkan daripada aspek khususiyah dan kelebihan serta kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauli syifa, dan qaul asy-syifa. Syifa ini kita panggil bidan, nama orang ni, dia bukan pekerjaan. Syifa nama dia, asy-syifa. Siapa dia? Ummu Abdul Rahman ibn Auf, mak kepada Abdul Rahman bin Auf, nama dia asy-syifa. Lamma saqata alaihi salam, apabila lahirnya Nabi SAW ala yadai, di atas, lahir Nabi di atas dua tangan dia. Makna Nabi beranak, dia keluar daripada perut dengan dua tangannya, wastahalla, lalu berbunyi, bersuara. Istahalla ni makna bersuara, bayi itulah Rasulullah tu. Sami'tu qailan yaqul, maka Syifa kata, aku mendengar ada suara berkata, rahimakallahu, moga Allah merahmati kamu, wa adha'a li bainal masyriqi wal maghrib, dan jadi cerah di antara timur dan barat, hatta nazartu ila kusumir rum, sehingga aku melihat kepada kusur, istana Rom. Aku dapat lihat istana Rom. Makna Allah Ta'ala cerahnya sampai Tuhan nampakkan di depan mata macam nampak istana Rom. Wa ma ta'arrafat bihi Halimatu, dan apa yang mengetahui dengannya oleh Halimah wa zawjuha, Halimah Sa'diyah ni. Bi'rahu, ini bapa, ibu dan bapa susu Nabi, min barakatihi, daripada keberkatan Nabi. Ini cerita ni berlaku sebelum datang Islam ni, sebelum datang kerasulan Nabi SAW. Jadi tak peliklah kadang riwayat-riwayat itu didengar dan diriwayat oleh cerita banyak, tapi dari segi hadis itu, sanadnya itu tidak sampai tahap sahih. Tak peliklah. Tidak pelik. Min barakatihi wa dururi labaniha lahu, dan mengalirnya susu Halimah untuk minum Nabi ni. Wa labani syarifiha wa khisbi ghanamiha, dan apa nama ini, jadi subur kambing-kambing peliharaan mereka. Wa sur'ati syababihi, cepatnya pembesaran Nabi. Wa husni nash'atihi, dan eloknya kelakuan dan juga hal ehwal Nabi ini. Wa ma jara minal ajaibi lailata maulidihi, apa yang berlaku daripada keajaiban pada malam kelahiran Nabi. Min irtijaji iwani Kisra, daripada bergegarnya istana Kisra, Raja Parsi. Wasukuti syurafatihi, dan gugurnya menara-menara. Syurafah ni makna kita kata tiang-tiang menara tu lah. Wa ghaidhi buhairah Tabariyah, dan jadi kering Tasik Tabari. Pada malam tu Tasik Tabari kering. Wa khumudi dari Faris, dan padamnya api di Parsi. Dan cerita ni ambil mana ni? Ada di kalangan Mekah tengok, orang Parsi lah. Cerita tu dibawa datang oleh mereka yang datang ke Mekah. Cerita berlaku pada waktu sekian-sekian, berlaku begini. Nampak? Sebab itu menolak cerita-cerita maulid Nabi, katanya kerana tak ada hujah. Kalau kita tengok di sini kan, kita maklumlah apa manhaj Imam Qadhi Iyad. Tapi setengah kitab maulid dia tidak ceritakan ada riwayat ataupun tidak ceritakan. Sini pun kita lihat bahawa Qadhi Iyad pun datangkan cerita. Sanadnya tidak dibawa. Faham tak? Sanad tidak bawa, berlainan dengan hadis-hadis yang memang ada kaitan dan memang ada bersanad. Tapi cerita ini dinukilkan sebegitu. Ini jadi amalan para ulama sejak zaman berzaman. Sebab tu kita lihat maulid setengahnya tidak disertakan sanad ataupun riwayat itu. Kenapa? Kerana itu caranya. Nak cari, kita tak dapat cari kesemuanya. Adalah sebahagian yang musnadah dalam kitab Dalailun Nubuwah ataupun kitab-kitab Imam Baihaqi, dan kitab-kitab apa lagi,
ulama-ulama yang membuatkan datang hadis. Tapi ialah sanad tersebut memang ada masalah sebahagiannya. Tapi para ulama tetap meriwayatkan sedemikian. Tiba-tiba datang orang akhir zaman ini menolak secara ukal, secara keseluruhan dengan dakwaan ini semua dongengan-dongengan. Macam cerita hantu Hang Lipo, cerita tu. Itu cerita. Sekarang ni cerita berkaitan Nabi kita. Yang mana cerita ini bukan seorang dua. Bukan dicerita dalam surat khabar Metro ataupun buku Mastika. Bukan. Waktu pun kita boleh mempertikaikan kesahihan cerita-cerita dalam tabloid seumpama begitu. Jadi sekarang ini benda ini dia diriwayatkan secara berkurun-kurun lamanya. Makna ala kulli hal kalau kita lah tidak mahu menerima kerana tidak ada sanad yang sahih pun, tidaklah kita menafikan dan menolak secara pekan dan menafikan benda tersebut berlaku. Akhirnya jadi apa? Jadi Rasulullah tu macam manusia biasa, lahir macam biasa. Nampak tak? Lahir macam biasa. Nabi Isa pun yang kita maklum dia ulul azmi, tapi kedudukan dan darjat Rasulullah lebih tinggilah daripada sekalian Nabi. Nabi Isa lahir pun dalam keadaan yang mana berlaku pelik. Waktu Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran bagaimana kisah Siti Maryam melahirkan. Situ pun kita boleh tengok dah. Maknanya jangan kita duduk kata benda ini mustahil, pertama kerana menyalahi akal yang tidak ada riwayat sanad sahih. Nampak? Kerana semata tu Nabi Isa pun lahir dalam keadaan itu. Nabi Musa pun lahir dalam keadaan yang maknanya terpaksa dihanyutkan dalam sungai ni. Jadi apa yang berlaku pada Rasulullah tu kita boleh timbang sendirilah. Sebab itu ulama amalan bacaan maulid ini diperhidupkan dan diteruskan. Tiba-tiba kita tak boleh baca. Kita kata benda itu khurafat dan juga tahyul. Wa khumudin narifais. Okey. Wa kana laha alfu am lam takhmud, yang mana api di Parsi ni, api agama Majusi lah ni, 1000 tahun tak pernah terpadam. Sentiasa dihidupkan. Faham tak? Orang sentiasa letak kayu, letak bahan bakar, malam itu terpadam. Wa annahu kana alaihi salatu wassalam idza akala ma'a ammihi, Nabi SAW bila bagi dia makan bersama saudaranya Abi Talib, wa alihi dan keluarga dia, wa huwa saghir, ketika itu Nabi kecil lagi, syabi'u, mereka kenyang, warau, mereka jadi hilang dahaga, kenyang dan hilang dahaga. Fa idza ghaba, bila Nabi SAW tak ada, katakan Nabi tak makan sekali, fa akalu fi ghaibati, mereka makan ketika Nabi tidak ada, lam yashba'u, tak pernah kenyang. Jadi Abi Talib ni anak dia ramai, mempunyai kathirul iyad, tanggungan dia ramai. Jadi dia orang yang susah lah. Jadi makan nak mewah tak boleh, makanan tak cukup. Tapi bila Rasulullah makan sekali dengan mereka, jadi cukup semua orang. Cukup bukan syarat pun, cukup kenyang, dapat minum sepuas-puasnya. Tapi bila Rasulullah tak makan sekali, tak cukup. Tak boleh kenyang, Wa kana sa'iru waladi Abi Talib, dan sekalian anak-anak Abi Talib, yusbihu syu'tha, mereka bangun pagi dalam keadaan kita apa macam mana? Keadaan apa? Kan selekeh. Serebeh, betul tak? Keadaan bangun pagi macam mana? Keadaan yang kita kata serabut-serabai lah, rambutnya, matanya, macam kita bangun pagi lah. Mana? Wa yusbihu huwa sallallahu alaihi wasallam saqilan dahinan kahila, tapi Nabi SAW bangun pagi dalam keadaan dia tu kilat, licin, berminyak dan juga mata bercelok. Nampak? Kita bangun pagi tahi mata, air liur basi, rambut serebeh. Nabi SAW bangun dalam keadaan seakan maknanya Rasulullah SAW tu bukan macam tidur orang biasa. Bukan. Ni masa mana? Masa kecil ni. Masa kecil. Wa qalat Ummu Aiman, dan Ummu Aiman hadinatuhu, penjaga Nabi ni, ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam syaka ju'an qat, tak pernah aku lihat Rasulullah ni mengadu lapar. Tak pernah mengadu lapar. Kita budak-budak anak kecil lapar, pergi jumpa mak dia, tarik baju, tarik kain, kata lapar, menangis. Wala atasya, Nabi tak pernah pun, dan tak pernah mengadu dahaga, sagiran wala kabiran, ketika kecil ataupun besar. Wa min dhalika hirasatus sama'i bisyuhub, antaranya ialah penjagaan langit dengan apa? Dengan syuhub, dengan
apa nama ni, tahi-tahi bintang lah, tahi-tahi bintang yang direjam kepada jin yang cuba mencuri berita-berita langit. Wa qat'u rasdis syayatin, dan memutuskan pengintaian syaitan-syaitan. Syaitan tak boleh dah nak intai-intai mencuri maklumat daripada langit. Wa man'uhum istiraqas sam'i, dan menghalang mereka daripada mencuri dengar. Wa ma nasha'a alaihim min bughdi. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir, sebelum itu langit itu kita kata laluan yang boleh diakses ataupun dicuri dengar oleh jin, oleh syaitan. Mereka ini yang mencuri dengar maklumat langit, perbualan malaikat, lalu diberitahu kepada ahli nujum. Esok berlaku apa, dengar daripada langit, malaikat kata akan turun hujan, akan berlaku gini-gini, akan berlaku macam ni. Jadi mereka turun bawah ni beritahu kepada ahli nujum. Ahli nujum pun beritahu pada orang-orang pun beriman dengan Tuhan hak sesat ni, menyembah berhala dan seumpama, percaya pada ahli nujum. Apabila Rasulullah SAW lahir, maka terputus dah, tak boleh dah. Sebab itu kalau ahli nujum dia ramal pun nipu banyak. Nipu tu banyak. Wa ma nasha'a alaihim min bughdil asnam, dan apa yang berlaku di atasnya daripada bughdil asnam. Mana ni? Marahnya berhala-berhala. Marahnya berhala-berhala tu. Wa iffati an umuril jahiliyah. Nabi SAW ni tak suka kepada berhala. Wa iffati an umuril jahiliyah. Nabi ni terjaga daripada perkara-perkara jahiliyah. Masa kecil ni. Wa ma khassahu Allah bihi min zalika, apa yang Tuhan khususkan daripada demikian itu, wa hamahu, dan Tuhan jaganya, hatta fi satrihi fil khabaril masyhur, sehingga termasuklah bagaimana Tuhan melindung Nabi dalam cerita yang masyhur, inda bina'il Ka'bah, ketika dibina Kaabah. Id akhadha izarahu, ketika itu Nabi ambil izar dia, ambil kain bawah dia lah, liyaj'alahu ala atiqihi, supaya dapat diletakkan di atas bahunya. Liyahmila alaihi hijarata, supaya dia dapat bawa batu untuk bina Kaabah ni. Wa ta'arra, jadi terpaksalah terdah aurat. Fasaqata ilal ard, jadi bila buat gitu jatuh pensang Nabi. Hatta radda izarahu alaih, sehingga dipulangkan balik, dikembalikan, ditutup kembali aurat dia dengan kain tu, barulah dia sedar balik. Faqala lahu ammuhu, lalu pak saudara dia tanya kepada dia, ma baluka, kenapa Muhammad ni, apa jadi pada kamu? Qala inni qad nuhitu anit ta'ri, aku dilarang daripada mendedahkan auratku. Wa min zalika idlalullahi lahu bil ghamami fi safari, antaranya bagaimana Allah Ta'ala naungi baginda dengan awan ketika pemusafiran Nabi. Wa fi riwayatin anna Khadijah wa nisa'aha, Khadijah dan perempuan-perempuan dia, sahabat-sahabat Khadijah, ra'ainahu lamma qadima, mereka nampak Nabi ketika Nabi datang. Qadima ai ja'a min ba'id, Nabi datang daripada jauh. Malakani yuzillanahu, ada dua malaikat yang melindungi atau menaungi, memayungi Nabi. Fadzukirat dzalika limaisarata, lalu Khadijah sebut kepada Maisarah, hamba dia. Maisarah ni lelaki, hamba Khadijah yang ditugaskan untuk bersama Nabi untuk berdagang di Syam. Dia ceritalah kepada Maisarah, fa akhbaraha annahu ra'a dzalika mundu kharaja ma'hu fi safarihi. Maisarah kata, aku tengok daripada sejak aku keluar dengan Muhammad dan musafir, ada malaikat dan yang mengawangi dan juga melindungi Nabi SAW. Jadi Nabi ni dilindungi oleh awan, jadi dilindungi oleh para malaikat ni. Dia kata, aku tengok lama dah, sejak kami keluar lagi ada. Wa qad ruwiya anna Halimah ra'at ghamamatan tudhilluhu, dan diriwayatkan bahawa Halimah ini melihat ada awan yang menaungi Nabi. Wa huwa indaha, ketika Nabi bersamanya. Wa ruwiya dzalika an akhihi min ar-radha'ah, juga diriwayatkan daripada saudaranya, saudara susu dia. Wa min dzalika, dan di antara demikian itu, ini juga satu iskal orang kata. Dia kata kalau benda pelik ni berlaku pada Rasulullah, takkan orang kafir Quraisy takkan jadi syak dan takkan kufur lah. Tentu mereka percaya sebab benda ni benda pelik. Tengok.
Jadi kadang masyarakat kita bila dengar hujah itu dia kata kalaulah betul sebegitu berlaku pada Nabi, tentulah orang Mekah akan beriman kesemuanya pada Nabi. Dia guna hujah ni. Sekali dengar nampak sekali macam bijak, macam betul. Tapi tengok 2-3 kali tak apa nak betul. Tak gunalah kata hak kasar tu. Tak betul. Sebab ada kelogikan kalau kita lihat sekali. Betul juga. Kalau lah benda tu berlaku, tentulah orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab takkan ingkar Nabi ni manusia yang istimewa. Tentu semua akan beriman. Jawabnya, cuba tengok yang berlaku kepada sebelum ni. Firaun sendiri, nampak tak mukjizatan dan kepelikan yang berlaku kepada Nabi Musa? Kaum Firaun nampak tak? Nampak. Beriman tak? Tak beriman. Nabi Isa, orang Yahudi yang cuba nak bunuh, nampak tak Nabi Isa ni pelik? Berlaku mukjizat. Berlaku. Mereka nampak. Mereka beriman. Tak beriman. Jadi isu beriman, tak beriman ni, isu hidayah Allah Ta'ala. Taufik Tuhan bukan makna isu perkara tu datang benda pelik, pasti mereka beriman. Tak. Berapa ramai hari ni orang yang dapat Tuhan tunjukkan benda pelik-pelik, tak beriman juga, tak insaf juga. Jadi makna hujah tu nampak macam betul tapi tak betul. Tak betul. Jadi kita masyarakat awam ni kena tengok. Kena perhatikan hujah yang disebut oleh golongan-golongan yang cuba nak meletakkan kedudukan Nabi ni bukan pada tempatnya. Okey. Wa min dhalika annahu nazala fi ba'di asfarihi qabla mab'athihi. Nabi pernah turun dalam satu perjalanan dia sebelum Nabi dibangkitkan, tahta syajaratin yabisah, duduk di bawah pokok yang kering. Fa'shawshaba, jadi subur, ma haulaha, sekitarnya. Wa aina'at hiya, berbuah pokok tu. Wa asyraqat, lalu dia bersinar. Wa tadallat alaihi aghsanuha, dan jadi turun dan merendahkan dahan-dahan dia. Bimahdari man ra'ahu, di depan orang yang dapat lihat yang ada bersama Nabi. Nampak tak? Yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa mailu fai'ish syajarah, dan condongnya bayang pokok ilaihi, kepada Nabi. Bayang pokok ni dia ikut pada matahari, dia lawan matahari lah. Matahari naik belah ni bayang lawan pula. Bayang ke belah sana lah. Matahari turun, bayang ke belah sini. Dia ikut tu. Tapi bila Nabi tu bayang tu ikut Nabi, cenderung kepada Nabi. Fil khabaril akhar hatta adallatu, dalam cerita lain sehingga bayang itu melindungi Nabi. Wa ma dzukira min annahu kana la dhilla li syakhsihi, dan apa yang disebut tentang bahawa Nabi ni la dhilla li syakhsihi, tidak ada bayang pada diri Nabi, fi syamsin wala qamarin, sama ada di bawah matahari atau di bawah bulan, tak ada bayang. Ni orang dengar cerita ni Nabi tak ada bayang, li'annahu kana nuran, kerana Nabi ni adalah nur. Jadi kadang-kadang kita lah, kalau kita berdepan dengan masyarakat ataupun orang yang kita tahu mereka tak dapat terima lah. Jadi kita kena tengok juga kalau benda-benda yang macam gini saya baca ni, jangan pula ada keluar video. Hadis-hadis dusta dan tahyul daripada meja penceramah contohlah, buat video. Saya baca hak qadiyat tulis. Jadi sekarang ni apa yang dibuat oleh ulama, menyatakan riwayat. Masalah kajian sanad itu masalah lain. Kajilah sanad, nak kritiklah dari segi sanad. Tapi apa yang berlaku dan dijalankan oleh para ulama, kita teruskan tradisi dan teruskan sebegitu. Dan kita dapati para ulama tidak mengikut sistem kefahaman sebagaimana mereka yang menolak hadis-hadis ataupun perkara sebegini secara langsung dan menafikan. Satu, menafikan. Kalau dibincang dari segi sanad, bahawa sanad ini ada dhaif, ada dalam itu orang yang muttaham bil kadhib ataupun wadha' yang mendustakan hadis, tidak apalah, itu masalah isu sanad. Kita tidak menafikan kepentingan ilmu hadis. Tapi biar kita letak dengan cara yang betul. Okay? Tak ada bayang Nabi ni. Nabi tidak ada bayang. Kalau tengok sinilah, kita tengoklah satu tahqiq yang dibawa. Okay, dia kata akhrajahu Hakim At-Tirmizi. Hakim Tirmizi bukan Imam Tirmizi, bukan Abu Musa At-Tirmizi.
Abu Isa At-Tirmizi, bukan. Dia Hakim At-Tirmizi. Dia ulama tasawuf ni, Hakim At-Tirmizi. Dalam Nawadirul Usul, kitab ni memang banyak hadis-hadis yang ada masalah lah. Wa fi isnadi Abdul Rahman Ibnu Qais. Abdul Rahman Ibnu Qais. Dia ni wadda'un kadzab. Dia ni orang mendustakan, dia menipu. Wa Abdul Malik bin Abdullah wa huwa majhul. Lagi pula ada Abdul Malik bin Abdullah, dia ini majhul. Itu sanad gitulah. Ala kulli hal, benda itu dari segi kesahihannya kita tidak dapat pastikan. Cuma ulama sebut bahawa diri Nabi SAW ni kalau di bawah matahari dia tidak ada bayang, atau bulan pun tidak ada bayang. Wa anna dzubabah kana la yaqa'u ala jasadihi wala thiyabihi, dan lalat tak pernah hinggap pada tubuh dan juga pakaian Nabi. Ini juga memang ini pelik sangat. Kalau tepat tu kita tak ada lalat mari urung. Lalat mari urung kita. Wa min dzalika tahbibul khalwati ilaihi hatta uhiya ilaih. Antaranya ialah Nabi ni disukakan kepada khalwah, bersendirian, duduk memikirkan tentang alam ini, sehinggalah waktu diwahyukan kepada Rasulullah. Thumma i'lamuhu bimauti, kemudian bagaimana Nabi memberitahu kematian dia, wa dunuwi ajalihi, dan hampir ajal dia, wa anna qabrahu bil Madinah, dan Nabi menceritakan bahawa kubur Nabi di Madinah, wa fi baitihi, di dalam rumahnya, wa anna baina baitihi wa baina mimbarihi raudatan min riyadil jannah, dan di antara rumah dan juga mimbar Nabi akan ada raudah, satu taman daripada taman syurga. Wa takhirullahi lahu 'inda mautih, dan Allah Taala beri pilihan kepada Nabi ketika nak mati tu, sama ada nak hidup kekal lagi ke nak mati. Nabi pilih. Diberi pilih. Wa mashtamala 'alaihi hadithul wafati min karamati, apa yang terkandung daripada berita cerita tentang kewafatan Nabi, daripada kemuliaan Nabi, keramat Nabi, tashrif, bagaimana mulianya Nabi. Wa salatil malaikati 'ala jasadis, sembahyang malaikat kepada jasad Nabi, ala ma rawainahu fi ba'dihha, mengikut apa yang kami riwayatkan pada sebahagiannya. Wasti'dzan malakil mauti alaihi, minta izin oleh malaikat maut kepada Nabi. Walam yasta'dzin ala ghairihi qablahu, padahal sebelum ini malaikat maut tak pernah minta izin pun pada siapa-siapa nak ambil nyawa, ambil je. Wa nida'uhum alladhi sami'uhu, dan seruan para malaikat yang mereka dengar. Suara malaikat berbunyi, alla yanzi'ul qamis, jangan dicabut pakaian Nabi, anhu, daripada Nabi, inda ghuslihi, ketika nak mandi dengan pakaian, jangan dicabut pakaian Nabi. Wa maruya min ta'ziyatil Khadir, dan apa yang diriwayatkan tentang ta'ziyah Khidir. Ini antara sandaran orang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Wal malaikah, dan malaikat. Khidir mari masa Nabi wafat, malaikat mari masa Nabi wafat. Ahli rumah dia dengar suara orang ucap takziah, tapi tak tahu siapa. Wa ahla baitihi, mentakziahkan ahli keluarga, inda mautihi, ketika wafat Nabi. Ila ma zahara ala ashabihi, sehingga apa yang zahir pada sahabat Nabi, min karamati, daripada kemuliaan Nabi, wa barakatihi, keberkatan Nabi, fi hayatihi, dalam ketika hidup Nabi, wa mautihi, dan ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kastisqai Umar bi'ammihi, seperti meminta doa supaya turun hujan. Istisqa Sayyidina Umar dengan pak saudara Nabi Abbas. Sayyidina Umar minta Abbas ni untuk doa supaya turun hujan, istisqa. Wa tabarruki ghairi wahidin bi dzurriyyati, dan tabarruk bukan seorang saja, tabarruk dengan zuriat Nabi. Tabarruk dengan zuriat Nabi, Sayyidina Hasan, Husain, dan cucu keturunan Nabi ni. Sebab apa? Ini juga jadi hadis berkaitan dengan tawassul ni, tawassul. Orang guna hadis. Dia kata Sayyidina Umar tak bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan pak saudara Nabi. Jadi ini juga perlu diperhatikan dengan betul ni. Nampak ni ramai di kalangan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ingatlah antaranya almarhum Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Ada ramai lagi. Dia menceritakan apa rahsia Sayyidina Umar ini istisqa dengan pak saudara Nabi, tidak langsung dengan Nabi di kuburan. Kenapa gitu? Tak minta dengan Nabi. Dia kata kerana urusan istisqa ni, minta hujan ni, siapa yang mudarat? Siapa yang perlukan air? Orang hidup ke orang mati? Orang hidup lah.
Jadi siapakah orang yang paling dekat dengan Nabi, yang mana Rasulullah ni ada kaitan dengan Nabi, yang dia ada maknanya orang yang Rasulullah sayang, yang mana ada kemuliaan dengan sebab dia tu hampir dan juga dia dekat dengan Nabi. Siapa? Antaranya pak saudara dia Abah. Abah lah. Jadi kemuliaan Sayyidina Abbas tu bukan kerana diri dia tu Abbas bin Abdul Muttalib, bukan kerana diri Abbas bin Abdul Muttalib, tapi kerana dirinya ammu Rasulillah. Bukan atas dasar dia tu Abbas bin Abdul Muttalib, tapi kerana dia ammi Rasulillah, pak saudara Nabi. Jadi minta Abbas doa supaya turun hujan. Kerana orang yang mudarat dengan sebab tak ada air ni orang hidup, maka orang yang palinglah berhajat kepada untuk Allah Ta'ala turunkan hujan ni pak saudara Nabi, kerana nak memuliakan Rasulullah, ikraman li Rasulillah. Melalui apa? Maka mintalah supaya Allah Ta'ala muliakan Abbas, pak saudara Nabi ni. Jadi Sayyidina Umar muliakan Abbas. Sebab tu dia jumpa dengan Sayyidina Abbas. Nampak? Jadi benda tu kita fikir tu betul sungguh. Maknanya kita dengar macam nampak zahir saja. Ini pandangan yang zahir, zahirul hayatid dunia. Nampak minta dengan Abbas, tak minta dengan Nabi. Tak nampak Abbas tu jadi tempat diminta tawassul oleh Sayyidina Umar atas dasar apa? Atas dasar dia pak saudara Nabi. Bukan atas dasar dia tu manusia biasa. Dia ada kelebihan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nampak? Dan ada sebenarnya cerita lain lagi lah berkaitan dengan Abbas ni. Katanya untuk menjernihkan hubungan Sayyidina Umar dengan Abbas. Ala kulli hal, para ulama tidak menjadikan itu dalil kepada dilarang ditawassul dengan al-mauta, dengan orang telah mati. Kan? Kecuali lah mereka yang nak jadikan dalil. Nak jadi dalil ikut dia lah. Faslun fi anna mu'jizati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam azharu min sa'iril mu'jizati rasul. Kita berhenti sini lah kot. Rasanya panjang lagi tu. InsyaAllah ta'ala kita berhenti di sini untuk pagi ini. Dan esok ada lah kot. Esok ada, tapi awal insyaAllah dalam pukul 6.40. 6.40 ni kena start dah, kerana kita kena berhenti awal. Sekadar tu saja untuk pagi ni. Ada soal? Tak ada lah. Tak nampak situ dah nampak. Mau tanya tu je. Kitab syarah terbaik bagi sifat penghajatan. Wallahu a'lam, antara yang kita rujuk di sini ialah syarah ni banyak kan. Antaranya ialah syarah Syifa yang dibuat oleh siapa ni? Mulla Ali Qari kan? Bukan. Betul-betul. Mulla Ali Qari Al-Hanafi. Itu juga banyaklah istifadah daripada situ. Dia ada berapa jilid tu? Ada 2 jilid tak silap ya. Ada 2 jilid. Karangan Mulla Ali Qari Al-Hanafi. Syarh Syifa bagi Mulla Ali Qari. Okay. Itu je soalan. Mereka yang pada zaman itu, kalau Waraqah bin Naufal tu kan, Waraqah bin Naufal, dia yang kalau ataupun mereka yang tidak sempat dengan Rasulullah SAW, Waraqah tu dia beriman dengan Nabi. Itu salah dia. Waraqah memang dia beriman dengan Nabi SAW. Dia beriman dengan Nabi SAW. Orang-orang lain yang tak sempat dengan kebangkitan Nabi dia jadi Rasul tu, mereka tu ahlu fatrah lah. Ahlu fatrah. Di kalangan mereka yang tahu tentang berita Nabi, itu mereka tahu tu. Setengah daripada mereka tu ahli kitab di atas agama yang benar. Nampak tak? Jadi mereka beriman dengan Nabi sebelum itu, walaupun dari segi risalah Nabi sebelum tu telah putus dah, tapi ada lagi baki-baki mereka yang di atas agama yang benar. Itu memang kita kira beriman lah. Tapi mereka yang tidak atas apa-apa agama ni, di atas jahiliyah dan di atas kita kata tidak ada agama tertentu ni,
Mereka itu dianggap ahli fatrah juga. Dianggap ahli fatrah. Ya? Ada Umi? Sekadar itu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.